Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pasal topik 9, Children with special learning disabilities. Maknanya kanak-kanak ni golongan yang mempunyai masalah pembelajaran lah. Okay, learning disabilities. Okay, dalam topik ni yang kita nak tekankan adalah learning disabilities. Okay, learning disabilities. Learning disabilities dengan type, jenis disabilities tu apa. Dan nanti awak boleh, bila dah habis belajar nanti awak boleh untuk explain type of learning disabilities, jenis-jenis masalah pembelajaran. Okay, definition: learning disabilities is a general term to describe specific kind of learning problem. Okay, awak nanti kena faham apa itu. Awak boleh explain lah apa maksud terms tu. The learning disability can cause person to have a trouble of learning. Maksudnya masalah pembelajaran. Okay, kena using skill tu dia tak boleh. Contoh membaca, menulis dia tak boleh. Okay, the skill or most often affect antara yang terkesan. Okay, reading, writing, listening, speaking, reasoning and doing mathematics. Okay, antara nama dia adalah dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. Okay, nak sebut tadi susah sikit tapi kena ni lah, awak kena faham dulu dia punya term baru. Okay, problem with reading, writing, maths. Okay, learning disabilities often grouped by the school area skill set. Okay, mana learning disability ni biasanya kita akan letak dekat satu sekolah lah. Sekolah dia ada group dia lah. Ini group dia dyslexia, kat dyslexia dia kan, dia kena pecahkan, tak boleh sama dalam satu kelas. If your child is in the school type of learning disorder that are most conspicuous usually revolve around reading, writing or math kan, biasanya ada masalah yang tiga ni lah. Kita pergi kepada dyslexia dulu. Dia ada dua jenis dyslexia. Pertama, dyslexia adalah basic reading problem. Maknanya asas lah, dia tak, kanak-kanak ni tak reti membaca macam bunyi tu lah kan, sound, letter, word kan, huruf tu, perkataan tu dia tak boleh sebut, or dia salah sebut, dia ada problem. Okay, seterusnya reading comprehension problem. Okay, occur when there is an inability to grasp the meaning of word. Dia tak faham maksud ayat tu, phrase ayat tu dengan paragraph tu, dia tak dapat baca or bezakan. Okay, nampak ni sign difficulty, problem with letter, word recognition, dia tak tahu perkataan tu apa, or ayat tu apa. Seterusnya problem with the general vocabulary skill. Okay, general vocabulary ni macam dia punya vocabulary lah, macam tata bahasa lah, bahasa Melayu dia kan, dia tak erti gunakan bahasa yang betul lah untuk cakap dengan orang ke apa. Problem with reading speed and ni untuk cakap lah slow dekat membaca tu contoh lah. Fluent tak fluent lah, tak fluent lah. Problem with itu contoh bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris lagi teruk kot, kan, lagi teruk sebab kita punya mother tongue is bahasa Melayu. So kita punya second language is English. So kalau mother tongue pun problem, apatah lagi English. Problem with understanding word, tak faham maksud apa yang dia cakap ayat tu. So macam mana dia nak ada idea untuk sebut perkataan yang sebenar. Okay, yang tadi tu nama dia dyslexia. Okay, kita pergi kepada seterusnya, dyscalculia. Dyscalculia ni calculate yang lebih kurang macam tu. Dia adalah masalah pembelajaran matematik lah. Dia tak kenal nombor, dia tak reti nak gunakan nak urutan tu, sequence urutan. Dia tak boleh nak ingat dan dia tak boleh nak organisekan. Contoh nak organise tu, samakan bentuk tu, bentuk bulat dan sebagainya. Okay, struggle dia kat sini. Okay, struggle dia dekat sini. Struggle with memory, tak boleh ingat, tak boleh nak organise nombor tu macam mana, nombor 1 kat mana, nombor 2 kat mana, nombor 3 kat mana, urutan tu tak reti. Okay, struggle with the operation, dia tak tahu tambah, tolak sama dengan, darab dia tak tahu, dia tak tahulah dalam bahasa mudah dia, and confused ke. Okay, trouble with the counting, ada masalah untuk mengira kan, 1 sampai 10 pun tak boleh. Okay, have a difficult telling time. Okay, masa pun tak betul, beritahu masa tak tahu. Okay, sekarang pukul 30, mana pukul 30. Okay,
Yang itulah, itu adalah dyscalculia. Dyscalculia tu adalah masalah matematik. Seterusnya kita pergi kepada learning disability in writing, dysgraphia. Okey, graphia. Okey, grafik. Okey, lukisan lah. Babak lukisan, penulisan tu dia ada masalah, tak cantik ke, dia ni refer to letter, tak tahu huruf tu, tak tahu nak organize, struggle to organize. Okay, language lah. Language around that. Okay, kesan dia language lah. Okay, yang ni sign of writing, masalah dia. Problem with the neatness and consistency of writing. Masalah penulisan tu lah. Nanti akan mengganggu masalah penulisan sebab dia tak kenal huruf. Seterusnya, problem with accurate copy letter. Nak copy pun masalah. Kan, nak copy pun masalah. Okay. Seterusnya, problem with the spelling. Spelling. Nak ada L ke, double E ke, double I ke. Okay, problem with the writing organisation. Okay, nak organize tu ada masalah. Okay, others type of learning disability. Reading, writing, math the only skill impact by learning disorder. Okay, nampaknya writing, kesan daripada masalah pembelajaran ni adalah masalah dia tak boleh baca dengan tulis. Dan math lah, itu antara impact of learning disorder, masalah pembelajaran. Ada type of learning disability involve the difficulty with the motor skill. Okay, kesan dia eye coordination lah, maknanya to understanding spoken language, distinguish between the sound, bunyi dia tak dapat bezakan, interpreting, contoh macam nyanyian kan, kita dengar lain, dia interpret lain. Okay, seterusnya dysprasia. Okay, learning in motor skill. Okay, motor skill yang ni lah, gunting kan, jumping, writing. Ni kenapa? Yang ni disebabkan aktiviti tu tak diajar, dia tak able lah nak buat. Okay, in order to run, jump, writing, cut something, the brain must be able to communicate with the necessary limb to complete action. Contoh macam nak gunting kan, nak gunting something kan, nak gunting gambar. Setengah orang tak boleh gunting kan, sebab yang ni lah, dia ada motor disabilities. Okay. Seterusnya, saya rasa last one kot ni. Last one juga. Okay, ni last one is learning disabilities in language. Okay, tak faham bahasa. Okay, language disability involve the ability to understanding the produce the spoken. Okay, kena menggunakan bahasa yang betul lah. Bila kita nak cakap dengan orang ni kan, kita kena guna bahasa yang betul. Nak bercakap dengan kanak-kanak macam mana, nak cakap dengan orang dewasa macam mana, language apa nak pakai, bahasa apa, lingo apa nak pakai, bunyi tonation tu kan. Sebab yang ni ada aphasia atau dysprasia. Okay. Language also consider about output activity because it is a required organization to the brain. Okay, call upon the right word verbally ni lah. Okay, memilih perkataan yang betul. Sebab tu zaman sekarang ni orang banyak tak jujur disebabkan dia berpeluang untuk berfikir semasa bercakap tu. Kan macam kita nak type WhatsApp ke apa kan, kita baca, kita ulang dulu kan, baru kita hantar kan. Cuba bercakap depan-depan. Kan, bila cakap depan-depan, tadi aku nak cakap ni tapi tak terkeluar lah. Kenapa? Sebab tak organize betul-betul. Brain tak function. Okay kan, tak tepu kan. Okay, somebody that has a different kind of learning disability might be occur to any individual. Kan, bukan hanya kanak-kanak special dia, individual pun ada masalah juga. Kita pun manusia kan. Most of children with learning disability is diagnosed and disability due to natural cause like low intelligence, due to accident, traumatic brain and injury. Okay, no matter what causes, the children can be helped. Maknanya kita boleh bantu mereka untuk improve and gain. Okay, similar to knowledge and education. Kita tak pandai, kita belajar. Kita jangan sombong, tanya orang. Okay, kita bantu sama satu sama lain untuk berjaya. Okay, sometimes even the modern parent and teacher will give full support. Okay, parent, nanti kalau awak jadi parent pun kena bagi full support setiap hari sehingga ke akhir hayat. Okay guys, sebab ada soalan boleh tanya dekat dalam Telegram. Terima kasih untuk masa anda. Jangan lupa komen, like and subscribe. Terima kasih.